Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam harapan, salam perpaduan, salam reformasi. Mari kita salam banyak-banyak kali ni. Banyak betul salam kita begini ya. Sebenarnya saya on the way nak pergi kedai sekejap. Nak pergi cari kabel sebab semalam saya ada buat live dekat YouTube. Ada problem sikit lah audio. Ini tak apa nak cantik ya. Audio tu macam pecah macam mana. Jadi hari ni saya nak check sama ada berpunca daripada kabel yang tak bagus ataupun saya punya alat tu pun dah uzur, dah usang. Weh, lama saya pakai alat tu. Jadi zaman-zaman orang tak pakai, orang tak pakai alat tu, saya memang saya lagi pakai. Jadi sayang nak buang, nak ganti baru pun maklumlah kan. Jadi selagi boleh guna, kita guna alat tu. Tapi alhamdulillah setakat ni okey. Cuma semalam ada problem sikit dia punya audio. Sebab tu kalau tengok YouTube saya yang baru ni, yang semalam dia macam kuat pecah, tak dengar, pecah, hilang, macam tu lah. Jadi hari ni saya nak pergi, alamak ada gangguan sikit besar tau. Sekejap, saya kena berhenti dulu. Sebab saya sekarang ni on the way nak pergi cari, nak pergi cari kabel tu. Nak tengok kalau apa ni, kalau berpunca daripada kabel tu. Jadi sementara tu saya nak sembang sikit. Semalam saya nak cerita, nak ulas isu tu semalam berkenaan dengan satu tulisan dalam akhbar Harakah yang memperlekehkan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang bertindak mencetak sejuta Al-Quran kerana nak menunjukkan bantahan kita terhadap tindakan beberapa kumpulan daripada pihak pembangkang di Sweden lah, seperti mana yang kita telah tahu dan diberitakan. Jadi tindakan kerajaan dilakukan oleh Datuk Seri Ibrahim itu seperti mana yang saya sebut semalam. Pertama sekali beliau mengeluarkan kenyataan tegas ya, lebih awal, daripada awal Januari lagi dia dah keluar kenyataan tegas. Jauh beberapa minggu sebelum Papak Lebay itu berhimpun depan kedutaan Sweden. Jadi Anwar dah keluar dah kenyataan tegas dia. Kita boleh cek dekat Facebook dia ya, dekat page dia. Memang ada kenyataan yang dikeluarkan. Dalam Facebook saya dah bagi link siap untuk membuktikan kepada lebayun dan walaon ini bahawa sebelum kamu ya menyingsing lengan dan jubah kamu ya, di depan kedutaan Sweden, Anwar dah keluar dah kenyataan dia awal lagi. Selepas itu apa tindakan Anwar? Iaitu memanggil wakil kedutaan Sweden ya, bertemu. Jadi Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar telah pun memanggil kedutaan Sweden untuk bertemu dan menyatakan bantahan resmi kerajaan ya terhadap tindakan beberapa kumpulan di Sweden itu yang jelas ya satu penghinaan ya, satu provokasi terhadap umat Islam. Jadi secara diplomatik, tindakan diplomatik sebagai selaku kerajaan yang telah dilakukan Datuk Seri Ibrahim. Tidak cukup dengan itu ya, dia telah pun mengarahkan supaya satu tindakan ataupun satu nak katakan program lah ya, satu cara ataupun kaedah untuk kita menunjukkan bahawa Islam ini tidak akan dapat kamu hilangkan, kamu tidak akan hilang pengaruhnya, dan kamu tidak dapat jejaskan Islam ini dengan hanya kamu membakar Al-Quran, naskah Al-Quran ini ya. Pertamanya kerana Al-Quran itu berada dalam hati, darah daging umat Islam ya. Ayat-ayat Al-Quran itu banyak terkandung dalam otak para hufaz ya, yang telah menghafal Al-Quran, guru-guru ustaz kita, alim ulama kita. Dah ada dalam kepala otak dia orang. Dia boleh keluarkan dalam pengajian-pengajian mereka. Dan sebahagian daripada anak-anak muda kita pun ada ya tentang Islam ini dalam hati mereka. Jadi kalau kamu bakar naskah Quran tu tidak dapat
ya, menghilangkan pengaruh Islam itu. Yang kedua, tindakan kamu membakar naskah Al-Quran itu dibalas oleh tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa dia sekadar kamu membakar naskah Al-Quran, kami boleh cetak, tidak ada masalah. Kami boleh cetak. 1 juta Al-Quran itu permulaan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim bertindak untuk menyatakan bahawa provokasi kamu itu sebenarnya, ya, tidak boleh nak menyekat pengaruh Islam di dalam dunia ini. Kamu tidak boleh menyekatnya. Ya, itu sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim bertindak. Tapi apa yang Harakah ulas, dia kata Islam, imej Islam ini tidak akan dapat dipulihkan, tidak akan dapat ditunjukkan dengan hanya jumlah bilangan 1 juta, 2 juta naskah Al-Quran yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cetak. Ya, bukan kiraan bilangan itu yang menentukan imej Islam itu. Itu Harakah ulas. Dan dia mengulas lagi, tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu bersifat populis dan materialistik. Saya pun tak faham apa yang dimaksudkan tindakan populis ini. Apakah dengan mencetak situ Al-Quran di antara seluruh dunia, Anwar Ibrahim nak mengharapkan populis? Nak harapkan, kalau waktu pilihan raya kita faham. Kalau waktu kempen pilihan raya, mungkinlah kita boleh kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tunjuk dia hebat untuk dapat undi daripada orang Melayu dan orang Islam. Tapi ini pilihan raya baru 2 bulan lepas, 3 bulan lepas. Bukan waktu pilihan raya sekarang ni, jauh lagi pilihan raya. Dan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu mencetak Al-Quran bukan diedarkan di Marang, bukan diedarkan di Terengganu, bukan diedarkan di Kota Baru, bukan diedarkan di kawasan Parlimen Nek Amar. Yang diadakan seluruh dunia. Apakah tindakan populis Datuk Seri Anwar Ibrahim itu untuk mendapat undi daripada rakyat di seluruh dunia untuk mengundi beliau kekal sebagai Perdana Menteri? Saudara, di mana, ya, otak dan pemikiran orang PAS ni, ya, saya pun tak faham. Apa saja tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dia tentang dengan membawa hujah-hujah yang amat dangkal dan bodoh sekali. Boleh mentafsirkan dalam hati Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, ya, bersifat populis, materialistik. Apa materialistiknya? Apa kemendaannya? Bahkan kita keluar belanja lagi nak cetak Al-Quran ini. Ya. Dia nak memperjuangkan Islam, mesti bertindak macam lebay bertindak. Apa dia? Berhimpun, berdemonstrasi. Ya? Pakai jubah, pakai serban, seng-seng jubah, seng-seng serban, menjerit melolong depan kedutaan Sweden. Itu perjuangan Islam. Itu cara dia nak perjuangkan Islam. Kalau setakat berdemo yang kamu banggakan, ya, kami lagi lama, lagi banyak berdemo daripada kamu. Ya, itu memang tugas pembangkang. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim ulas, dia tidak ada masalah. Bahkan dia menyokong mana-mana pihak, NGO ke, parti ke, untuk berdemonstrasi meluah rasa, ya, tentang isu ini. Ya, berdemonstrasi ini tujuan dia apa? Untuk meluah rasa, menyatakan perasaan kita, membantah. Tidak ada masalah, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, kita pernah lakukan dan banyak kali kita lakukan. Sewaktu kita jadi pembangkang dulu, di zaman reformasi lagi, Anwar dah buat demonstrasi ni. Bukan waktu dalam politik, dia masih belajar lagi, dia dah buat dah. Dia memperjuangkan petani di Baling waktu itu. Dia bukan orang politik, dia pelajar, dia ditangkapkan lah itu. Dah biasa dah, lebih tak payah ajar Anwar buat demo ni. Ya, waktu Anwar berdemo ni, lebay duduk di mana saya tahu. Ya, kebanyakan lebay, tak wujud pun lagi. Ya, jadi dan keadilan, terus nak ajar buat berdemo ni. Dan kita faham kamu berdemo untuk apa. Tetapi jangan memperlekehkan usaha orang lain. Itu yang kita tak setuju. Kamu dah berdemo lah. Kamu nak menjerit, melolong menjerit lah. Memang kamu gemar menjerit melolong pun. Selama ni pun kamu menjerit juga, melolong juga. Dalam masjid kamu menjerit, di luar masjid kamu menjerit. Itu memang kerja kamu. Ya. Bahkan kamu pernah berguling-guling depan istana dulu pun. Ya. Kerana marah, kerana menteri besar daripada kamu kena khianat, kamu marah. Berdemo, berguling depan istana, pakai jubah. Dah biasa kerja kamu, tak pelik kalau kamu nak berhimpun kali ini. Tetapi jangan memperlekehkan usaha orang lain. Jangan kamu samakan tindakan kamu dengan tindakan kerajaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berbeza dengan kamu.
Kamu berdemo dulu, memenuhi dataran Padang Merbuk, ya, beribu orang berhimpun di Padang Merbuk menuntut RU355. RU355 nyawa kami. RU355 adalah sebahagian daripada hudud, wajib melaksanakan RU355. Barang siapa menentang RU355 mati nanti masuk jirat. Macam-macam saudara. Ya, mereka bercakap. Dulu. Mereka bercakap. Ada pakcik ni, kayuh gerek. Basikal lah tu. Kayuh basikal daripada Kedah. Pergi mana pakcik? Pergi Padang Merbuk. Ada apa pakcik? Ada program jihad. Apa dia pakcik? Untuk melaksanakan RU355. Pakcik ni memakailah baju ungu, kayuh basikal saudara. Setiap pusingan roda itu satu mahligai syurga. Pada pemikiran pakcik. Dan kita harapkan begitu. Sebab Tuhan menilai daripada keikhlasan dia. Kalau dia daripada Kedah, kayuh basikal, memang nawa itu dia nak melaksanakan Islam, maka pakcik itu insya-Allah akan dapat bahagian dia. Tetapi kita ni, kita penganjur ni, pemimpin ini, kamu gunakan pakcik-pakcik itu yang kayuh basikal daripada jauh kerana nak kepada Islam. Tetapi kamu bila diberi mandat, diberi kuasa jadi kerajaan, 3 tahun yang lalu, satu patah RU355 pun kamu tersebut. Ini yang mengecewakan kita. Apakah kamu anggap dengan cara berdemo boleh meningkatkan imej Islam? Terbukti kamu berdemo dalam RU355, tak perlu campur tangan Denmark pun, tak perlu campur tangan orang barat pun. Kamu berkuasa dalam negara kita sendiri. Nak laksanakan RU355 pun kamu gagal. Sedangkan masa itu Menteri Undang-Undang kamu yang jaga. Untuk menentukan usul masuk parlimen cukup dengan Menteri Undang-Undang. Menteri Undang-Undang Tekayuddin pernah pegang daripada parti kamu. Kemudian selepas itu Menteri Agama pun kamu, timbalan Menteri Agama pun kamu. Tapi kamu tak mampu buat. Dulu kamu kalahkan PAS kerana DAP. PAS dikawal oleh DAP, maka tidak dapat dikembangkan Islam. Tidak boleh mempertahankan Islam kerana adanya DAP. Bila kamu memerintah bawah kerajaan tebuk atap 3 tahun, DAP tak ada pun dalam kerajaan itu. Ya, DAP tak ada pun dalam kerajaan itu. Kamu gagal laksanakan. Usahakan nak mengurangkan judi, nak mengekalkan judi. Bahkan kamu menambahkan lagi jumlah judi. Hari ini kamu nak bercakap tentang Islam. Puak-puak ini nak bercakap tentang Islam. Kamu jawab nanti dengan pakcik-pakcik yang dulu, yang berkayuh basikal, pergi ke Padang Merbuk kerana nak melihat Islam itu diangkat di bumi negara kita. Tetapi kamu menghampakan. Kamu jadi kerajaan, kamu tak mampu lakukan. Sebab apa? Pemimpin-pemimpin kamu hanya bercakap tentang jawatan dan kedudukan. Pegang jawatan duta bertaraf menteri, penasihat bertaraf menteri, dapat gaji, dapat kereta, dapat pejabat, dapat staf. Hari ini nak bercakap tentang Nurul Izzah. Tak payah. Saya kalau orang lain bercakap tentang Nurul Izzah, saya boleh terima. Ya, badan-badan lain, badan integriti, nak berbeza pendapat tentang pelantikan Nurul Izzah, saya boleh terima. Saya faham. Ya, tetapi kalau lebay bercakap, tak payah. Sorry to say. Kalau lebay bercakap, tak payah. Cermin muka seko-seko daripada presiden, timbalan, naib presiden, cermin seko-seko muka lebay, baru kamu layak nak bercakap tentang Nurul Izzah. Ya, walaupun kamu serban tebal mana pun, jubah besar mana pun, ilmu tinggi mana pun, kamu sedikit pun tidak boleh menandingi integriti yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang anak dia. Anak dia pun cukup. Dengan anak Datuk Seri Anwar Ibrahim pun cukup. Tak payah nak tanding dengan Anwar Ibrahim. Dengan Nurul Izzah pun kamu lebay. Kita boleh bandingkan integriti kamu. Ya, kita boleh bandingkan integriti kamu. Nurul Izzah tu boleh dibandingkan dengan Presiden PAS Haji Hadi Awang. Kalau nak bandingkan integriti, kita boleh bahaskan bab itu. Saudara, jangan ingat bila kita ada ilmu agama, kita hebat segala-galanya. Ada orang wan-on kata, kamu cakap Haji Hadi, berapa sangat ilmu kamu ada? Nak banding dengan Haji Hadi. Saya nak bagi tahu, ilmu yang Haji Hadi ada itu, kalau dibandingkan dengan ilmu yang Iblis ada, Iblis lagi banyak ilmu daripada Haji Hadi. Ini kita nak bagi tahu. Tetapi kenapa Iblis sesat? Kerana ego, sombong, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kerana dia angkuh dan sombong, maka dia menjadi orang kafir. Orang Islam kalau angkuh dan sombong, hati-hati saudara.
Jangan pandang tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu enteng. Jangan memperlekehkan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dan merasakan kita lah yang terbaik melakukan segala-galanya. Ya, kita lah yang terbaik melakukan segala-galanya. Kita pasal memperjuangkan Islam konon. Ya, dalam negeri sendiri pun, benda yang asas dalam Islam pun kamu gagal nak tangani. Pembangunan dan negeri sendiri pun yang diwajibkan dalam Islam menjadi asas keperluan umat Islam pun kamu gagal tangani. Hari ini kamu nak bercakap tentang yang lebih luas tentang perjuangan Islam seluruh dunia. Saudara, cukup sampai di sini. Kalau saya bercakap lagi kan, kedai tutup. Jadi terima kasih banyaklah kepada rakan-rakan yang sempat singgah di room TikTok saya. Saya ulas ketika sebab semalam saya dah ulas. Tapi amat perlu ceritakan audio tak dapat dengar. Ya? Bila tak dapat dengar, kita rasa satu kerugian lah. Ya? Penerangan. Sebab bagi saya, menyampaikan sesuatu benar itu wajib. Ya? Wajib. Jangan ingat kita bagi ajar agama saja wajib, ya. Pemahaman tentang politik dan memperbetulkan, ya, karut marut pihak-pihak yang sesat itu menjadi kewajipan kita. Kita kena sian kepada rakan-rakan kita. Walau ni ada di kalangan adik-beradik kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita. Selamatkan mereka daripada diperbodohkan oleh lebay-lebay yang berkepentingan ini. Kita nak bagi tahu, mungkin kita kasar di sini. Ya, ada ketikanya kita perlu kasar untuk berdepan dengan orang yang kasar. Ya, jangan semua nak berlembut. Dengan puak-puak lebay yang berkasar ini, harus ada orang yang berkasar untuk berdepan dengan mereka. Sebab tu dalam perjuangan ini ada berbagai-bagai ragam, ada berbagai rentak pemimpin. Ada pemimpin yang hanya sesenyum saja, orang cakap apa pun. Ada pemimpin yang dalam diam-diam dia membalas. Ada pemimpin mulut saja hebat tapi hati dia baik. Contohnya macam saya. Saya bukan pemimpin. Ya? Cakap agak kasar, tapi insya-Allah saudara, kalau kita berjumpa, kita tetap manusia dan orang itu kalau kawan-kawan, tetapkan kawan kita dan kita harus sampaikan kebenaran itu kepada mereka. Ya? Jadi selamatkan mereka daripada terus diperbodohkan. Kesian mereka, kerana mereka ada niat. Ya? Macam saya dulu pun, saya sokong bekerja dengan PAS. Walaupun tak pernah sertai PAS, tapi banyak membantu, ya, dalam gerak kerja dia. Kan niat kita, ya, kita nak tengok betul Islam yang dibawa oleh PAS. Tetapi malangnya, apabila mereka ada kuasa, mereka gagal lakukan. Gagal tak apa lagi saudara. Tak apalah dia gagal sebab dia lemah, sebab dia bodoh, tak boleh nak memimpin. Tak apa, sebab bodoh itu tidak berdosa. Yang berdosa itu malas mencari ilmu. Ya, dah bodoh nak buat macam mana? Kan? Tetapi bila kamu dah bodoh, tak boleh nak memimpin, jangan kamu pergi halang dan juga pergi menyekat mana-mana pemimpin yang mampu lakukan. Kalau Anwar boleh lakukan, biarkan, bagi peluang dia lakukan. Kecuali kalau dia melakukan perkara yang tak betul. Apakah mencetak Al-Quran itu hukumnya haram? Saya nak tanya lebay. Kalau bukan hukum haram, kenapa kamu hentam dia? Membakar Al-Quran pun kamu lawan. Orang nak cetak Al-Quran banyak pun kamu hentam. Sebab apa? Sebab kepentingan politik. Itu je. Sebab politik. Ya, tak ada pemimpin dalam dunia ini, ya, yang berfikiran sedemikian rupa. Tak ada lagi pemimpin yang buat macam tu. Tapi kebijaksanaan Anwar. Ya, sebab kita tidak mampu untuk nak menyekat kumpulan itu. Apakah kita nak berperang dengan Sweden? Apakah dengan berperang itu boleh meningkatkan imej Islam? Tidak saudara. Banyak peperangan berlaku. Ya, bukan kerana peperangan menyebabkan imej Islam itu terangkat. Imej Islam terangkat terletak pada umat-umat Islam itu sendiri. Bagaimana kita berdepan dengan musuh. Bagaimana kebijaksanaan kita, hikmah kita berdepan dengan pihak-pihak anti-Islam ini. Ini akan menentukan imej Islam. Bukan cara berperang. Bila musuh ada yang hendak hina Islam, berperang, berdemo, berperang. Tak selesai saudara. Peperangan di zaman sahabat lagi dah berlaku. Zaman Nabi pun dah berlaku peperangan. Zaman sahabat pun banyak peperangan. Sesama Islam pun berlaku peperangan di zaman sahabat. Tidak menyelesaikan masalah saudara. Sebab itu tindakan Anwar ini salah satu pendekatan. Saya tak kata pendekatan terbaik, tetapi salah satu pendekatan yang kepada saya tak dibuat oleh mana-mana pemimpin dalam dunia ini. Tetapi lebay jangan cepat condemn. Ya, bakar Al-Quran pun kamu lawan. Orang nak cetak Al-Quran lebih pun kamu lawan. Yang kamu nak buat macam kamu. Apa yang kamu buat? Berhimpun. Lepas tu berdoa depan kedutaan Sweden. Banyak bercakap tentang politik daripada hentam Sweden. Tuan-tuan boleh tengok dalam demo dia. Ucapan dia lebih banyak kepada politik menghentam kerajaan berbanding menghentam puak Sweden. Tapi berdemo depan tembok Sweden. Apakah ini cara nak naikkan imej Islam?
kerana kepentingan politik. Itu saja saudara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.